Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Warisan Garage. So pada episod kali ni saya nak buat comparison antara 4G63 VR4, 4G63 6 lubang, 4G63 6 bolt, 4G63 first generation dengan 4G63 Evo RVR perdana ACI ataupun 4G63 7 bolt 7 lubang ataupun 4G63 second generation. So senang cerita, yang VR4 ini VR4 punya crankshaft, yang ini adalah Evo ataupun RVR punya crankshaft. Kalau korang boleh tengok dekat sini, dari segi sekali pandang tu ada beza tak? Kalau korang boleh agak, korang boleh tengok dia punya size counterweight ni yang kat sebelah sini. Okay, yang ni dia macam tak keluar sikit. Kalau yang Evo RVR dia duduk dalam. So kita ukur, kita agak je lah Okay, untuk VR4 punya 29 daripada sini sampai general main bearing. Kalau Evo punya berapa? Evo punya cuma 14.6 ataupun 14.5 lah lebih kurang. Apa yang saya rasa bila saya angkat crank VR4 ni compare dengan crank ni, crank VR4 ni lebih berat. Senang kita payah kan, sebab kita kat Malaysia biasa orang panggil VR4 dengan Evo lah. Ni lah VR4 Evo. Okay, the next one yang kita boleh ukur adalah dia punya general. Tapi kalau kita tengok Evo, sama size, benda ni sama. Okey. Jadi adakah dia boleh terus masuk? Okey, nanti dulu kita kena ukur road dia pula. Okey, kita ambil size road 44.5. Boleh dikatakan lebih kurang je untuk size general. Tapi tak tahulah, kalau ada otai-otai yang tengok, brother-brother yang tengok yang dah biasa main Evo atau VR4, kau abang-abang semua boleh komen lah dekat bawah. Sebab ni kita nak bagi visual punya, real punya comparison kan. Kita tak mau macam dekat forum, okey ada cakap sini, ada cakap sini. Okey, ni sekarang ni lah bukti dia. Mana boleh pakai, mana tak boleh pakai, mana yang okey, mana tak okey. Okey, untuk dia punya channel ni kita dah tahu apa, untuk dia punya conrod channel dah tahu apa. So sekarang kita nak ukur dia punya tebal ni lah. Okey, untuk VR4 27.8. Cuba kita ukur Evo, terang-terang sini nampak. Okey, dia kecil 24.5. Okey, tadi 27.8, ni 24.5. So beza adalah dia punya lebar journal tu. Okey, kalau nak kata dia punya journal ni sama saiz, tapi lebar dia tak sama. Okey, kalau dah main bearing tak sama, root pun tak sama, okey kita ukur jugalah. Kita ukur mana yang senang kita nak ukur. Okey, kejap. Okey, 27.66. Kalau korang boleh nampak 25.5. So maksudnya setiap beza 2mm. So adakah boleh masuk crank VR4 ni pada blok Evo? Jawapannya saya sendiri pun tak tahu sebab saya tak pernah buat. Okey, saya sendiri pun tak pasti, tapi mungkin boleh lah, sebab kita kan Malaysia boleh kan. Kalau ada yang dah pernah buat otak-otak yang ni, boleh lah abang-abang semua boleh komen dekat dalam kan. Kita benda ni kita sama-sama belajar kan. Okey, satu lagi yang kita boleh nampak adalah tebal ni. Okay, sorry lah, ni hari hujan. Saya pun tak boleh nak kerja ni sebab so tebal ni adalah 21. Yang ni 19 ke 18, saya tak ingat. 18.25. Okey, ni pun dah beza jauh. Untuk yang luar ni, kalau tak silap saya sama. Okey, ni saya buka dia punya skru puli crankshaft. Okey, boleh masuk. So sama. Oh, boleh masuk. Okey, so puli VR4 dengan puli Evo sama, sebab timing belt pun sama. So memang boleh lah. Satu lagi sebelum saya terlupa. Okey, kalau korang boleh nampak beza dia punya lubang. VR4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu kita panggil crank 6 bolt ataupun crank 6 lubang. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, lepas tu beza dia ada dolphin kat sini VR4. Okey, yang mana Evo tak ada, dia cuma ada lubang. Dan lagi tak ada apalah. So kita pergi ke next part, kita punya comparison. Okey, jalan. Okey, ni yang korang tengok road R4 dengan ni adalah road Evo ataupun RVR. Okey, dari segi dia punya size, ini kita cerita pasal road dulu lah, bukan piston ni. Sebab piston asal dia sama size, sebab dia punya kapasiti sama kan. Piston 85, R4 pun asal 85, tapi yang ni dia dah pakai piston 2J. Okey, kalau korang tengok ni dia punya size road memang agak beza, ketara. Yang ni tipis, dia tebal. Evo ke RVR ke, dia punya kod dia tak silap G6
G6S ataupun G6R. Kalau yang ni G6F. Okey, tak banyak cerita, kita ukur lah. Tengok berapa kan tebal dia. Ukur Rode Evo dulu. Rode Evo tebal dia lebih kurang dalam 19, 87 lah, dari 19. VR4 dalam 22. So dia tebal dalam 3mm. Okey, kita tengok dia punya lebar dia. Okey, lebar yang sini ambil sini lah. Okey, kita ukur balik. Ni tebal dia 13,5, lebih kurang 15.1, 13.5, 15.1. Okey, beza dalam 1mm setengah. So kita try ukur yang ni pula. Dia punya bawah ni lebih kurang 28.3. Untuk VR4 26.3. Okey, 2mm. Sini 1mm setengah. Beza sini. Dia punya batang Rode ni, dia punya dia punya BN ni belah bawah, tebal dia adalah beza lebih kurang dalam 2mm. So ni dia punya perbezaan antara Rode Evo dengan VR lah. Untuk ni dia punya BN VR4 dengan Evo, kita ukur lagi ya. Yang belah atas ni kita tak boleh nak kira sangat lah, sebab macam pin ni dia dah ubah ikut pin 2J. Yang ni pin asal Evo VR lagi. Ok, sekarang ni kita nak ukur dia punya BN lah. Untuk VR ni lebih kurang 48. Ok, sama lah lebih kurang. Ok, sama. Ok, ni sama je. Ok, lubang bore dia ni sama, cuma dia punya tebal dia ni lain. Tebal dia punya lebar ni, tebal ni lain. Tebal ni dengan tebal ni dia lain. Ni tebal lagi. Dia punya bore dia ni sama. Ok, kalau dia punya tebal dia lain, saya agak lah, saya tak pernah buat lagi kan. Mana tahu yang korang yang tengok video ni dah pernah buat. Saya agak je, mungkin dia akan potong side ni sikit. Since dia punya lebar dia lebih kurang dalam 2mm beza. So mungkin dia orang akan potong ni satu, ni satu. 1mm dia potong sini 1mm. Dia akan lay sikit lah, baru dia boleh fit masuk dekat crank 7 lubang. Ni yang saya agak lah, saya tak pernah buat lagi, sebab dia punya lubang dia ni sama. Ok, so nut untuk VR4 kalau kita nak buka, kita kena pakai size 14. Manakala untuk Evo ataupun VR ataupun Perdana ICI yang crank 7 lubang, dia kecil, dia pakai size 12. So korang dah faham apa beza antara Rode VR4 dengan Rode Evo lah. Rode crank 6 lubang dengan Rode crank 7 lubang. Tapi piston kau tak boleh cakap lah, ni piston 7J. Toyota Supra ni kan. Ok, next kita ukur yang apa pula. Ok, next kita nak tengok dia punya perbezaan antara blok VR ataupun Evo dengan blok VR4. Ok, ni blok VR4, ni blok VR. Ok, tengok dekat pada bahagian oil pump, bracket timing bell. Bracket timing bell untuk VR4 ni saya dah jual, cuma yang ada yang enjin saya sajalah. Untuk VR ataupun Evo saya rasa tak ada beza sangat. Ngam-ngam kan. Sekarang kita test ambil bracket ni, kita test pada blok VR4. Ok, ni dia punya bracket untuk VR tadi. So bracket dia, kau nampak dia sangkut dekat mana? Ok, dia sangkut dekat belah water pump. Water pump dia pun lain. Kalau kau tengok VR ataupun Evo, tak pastilah dia punya jarak skru antara skru ni dia pendek. Jadi dia ada ruang kat sini kan. Dia kalau VR punya, dia punya skru dekat sini. Kalau VR4 ni dia besar. Mounting ni, bracket mounting ni boleh pakai kalau kita nak pakai pada VR4. Dia cuma tak lepas skru yang ni. Dia tak lepas skru yang ni. Kalau ni dia kena potong. Lepas tu kalau nak pakai lah, satu lagi dia punya ni, nak kena modify rasa lepas tu dengan dia punya ni. Yang ni tak boleh pakai rasa. Ni tensioner ni, tensioner arm ni tak boleh pakai. So kena pakai yang VR4 punya ni juga. Nombor 1 bracket mounting, nombor 2 water pump. Water pump kalau korang tengok, ok saya bawa balik. Ok, water pump dia lain, dia pendek, dia punya jarak ni pendek. Ni dengan ni dia pendek. VR4 dia ada dia punya bracket mounting, dia ada satu lagi yang kat belah depan. Dia sekali dengan bracket power steering. Ni bracket mounting ni. Ni sebab ni dia dah potong. Kalau tak dia ada satu lagi dua stud dekat atas ni. Ni dia dah potong, warna lama dah potong. So ni bracket power steering dengan bracket mounting. Sebab VR4 punya mounting dia lain, dia bentuk L macam Saga. Tu VR4 punya. Tapi kalau Evo atau VR dia macam ni. Sorry lah goyang-goyang. Yang korang tengok kalau VR4 tadi tu dia ada 4 skru. Yang ni cuma 3 je. 1, 2, 3. Yang ni free. So yang ni bracket ting power steering. Lepas tu kedudukan pump punya oil gallery dia ni, bentuk dia kalau kita tengok sama je lebih kurang. Kita tak ada ubah pada sini. And then kedudukan balance shaft pun lebih kurang. Dia lebih kurang lah. Tapi tak bermakna oil pump VR4 boleh pakai. Oil pump dia lain. Baik, ni oil pump
housing RVR. Ngam kan dia punya. Okey, yang ni VR4 ni. Okey, kita try masuk. Boleh masuk, tapi tak boleh ikat. Okey, yang kat sebelah sini kalau boleh rapat lagi, dia tak ada kena dengan belah dalam ni. Okey, dia tak kena. Yang ni tak ada lubang, yang ni ada lubang. Okey, yang ni, okey, yang ni ada lubang. Ni ada lubang, ada, ni ada. Yang ni ada. Dia boleh masuk, tapi dia tak boleh ikat. Okey, untuk yang oil pump housing VR4, dia boleh masuk, tapi tak boleh ikat. Okey, kita keluarkan balik. Okay, so conclusion dia, yang kat sebelah depan 70% dia sama, tapi yang the rest 30% tak sama. 70% tu maksudnya okay, bentuk blok, macam apa, bracket mounting ni kan. Baik, saya terlupa. Bearing cap VR4 pattern dia macam ni, panggil griddle apa benda dah. Pattern dia macam ni. Yang ni Evo ke VR punya macam ni. Ni Evo atau VR punya lah. Dia sekali set terus. Ni beza. Yang ketara lah pada blok dia. Okey, ni pipe bypass Evo RVR perdana V6, perdana ACI. Dia macam ni. Yang dalam video saya yang korang tengok yang saya buat tu, ni lah pipe ni. Dia punya laluan daripada sini dia sama. Cuma yang laluan nak pergi ke hose sebelah bawah tu, yang ni dia naik atas. Dia naik atas, dia masuk dalam thermostat housing pada head tu. Pada head tu baru dia keluar pergi ke radiator. Kalau VR4, okey, nampak bentuk dia sama kan? Daripada sini sama. Cuma beza dia sini. Ni beza dia ke bawah. Dia terus masuk radiator. Okey. Nampak? Okey, dah nampak. Sekarang kita test head pula. Okey, ni head Evo ke RVR ke? Okey, macam ni. Okey, kalau korang tengok dia punya pipe bypass ni, dia ke atas kan? Okey, dia macam ni. Evo RVR cerita dia sama. Okey, clear. Ni dia punya thermostat housing lain. Dia ada 4 skru beza dia. 1, 2, 3, 4 untuk head Evo ataupun RVR lah. Twin cam tu kau tolak tepi. Single cam tu. Single cam memang lain. Andai kata kalau saya nak pakai kalau saya nak pakai head VR4, saya dah tak boleh pakai ni. Ni tak boleh pakai. Ni tak sama. Sebab kalau VR4 dia 3 skru. 3 skru, satu sini dengan sini. Ini dia skru dia tengah sikit. Tapi yang ni bukan lubang skru, lubang air bypass ni. Lubang air yang ni lah, bypass. Sebab dalam ni dia punya thermostat kan. Ni thermostat dia. Air yang apa orang cakap, kalau thermostat lo buka, air akan bypass daripada pipe ni masuk, dia akan keluar balik kat sini. Ni lubang dia. Tapi sistem pada VR4 dia lain. Dia maksudnya dia bukan pada yang macam ni lah, tapi basically memang sama je. Kalau VR4 kan saya cakap tadi dia terus ke bawah. Ni saya ambil head VR4 head VR4 dengan head RVR ke Evo ke, boleh tak kalau kita pasang pada blok Evo atau RVR? Boleh. Ni sebab apa, double pin dia tu tak keluar lagi. Okey, korang tengok ni adalah head VR4. Head VR4 yang beza dia, yang ketara yang kita boleh nampak, biasalah yang orang akan nampak, dia punya lubang intake. Lubang intake dia besar. Ni lubang intake untuk VR4. VR4 4G61, 4G67, VR4 juga kan, cuma kod dia lah. Mana yang orang cakap 4G63 1G ataupun first generation, dia punya lubang intake dia memang orang cakap memang kedabak besar. Tapi ada yang kata kalau head NA dia lagi besar. Saya pun tak tahulah. Tapi memang besar lah compare dengan yang second generation punya 4G63. Ni yang paling senang kita nak nampak. Beza pada thermostat housing. Kita ambil thermostat housing tadi. Ni ada 3 skru je. Boleh masuk. Dia sangkut pada sini. Dia sangkut dekat sebelah sini. So tak boleh pakai. So kena pakai yang dia punya sendiri, thermostat housing dia lain, dia kecil. Lepas tu pipe bypass ni dia macam, dia punya thermostat dia tak duduk dekat, maksudnya dia duduk dekat sebelah atas. So sekarang ni projek saya nak pakai head yang ni. Sekarang ni kekangan saya nak cari thermostat housing ni.
ada jual tapi tak sempat lagi nak beli. Ni pun banyak projek tertangguh ni. Saya nak kena cari crankshaft saya dah out, crankshaft saya dah tak boleh pakai. Yang lain barang yang simple tu boleh lah. Okey, lain tak ada apa. Dia punya cam sama, Evo 123 sama. Lepas tu yang dia punya lifter apa semua sama. Beza dia pada sini lah. Lubang exhaust pun sama, lubang exhaust dia sama. Dari segi intake, kita tengok intake. Ni intake apa? Sorry, intake Mirage 1.6 ni. Ini short runner tadi. Lebih kurang ni dengan biar apa? Dia besar ni lah. Kalau intake Evo ke VR, dia macam ni. Dia lain. Okay. Nampak? Lain lubang dia pun kecil sikit. Sebab dia ikut pada head Evo, lubang dia memang besar ni je, kecil. Okay, baik. So korang nampak beza antara barang-barang 4G63 first gen dengan 4G63 second gen. So itulah dia punya beza dia. Kalau kat kita kat Malaysia ni biasa kita panggil VR4 lah. Itu memang mana-mana model VR4 memang pakai 4G63 first generation. Yang mana yang paling ketara yang macam saya dah tunjukkan kat korang dalam video ni. So itulah beza dia. Dari segi dia punya kenapa dia ubah daripada macam ni ke macam ni, daripada lubang besar ke lubang kecil, kalau ikut pada saya punya pendapat lah. Dan juga mana-mana yang dah pernah pakai VR4 punya engine, dari segi ketahanan dia memang untuk standard memang kuat. VR4 ni memang macam cakap true rally breed lah engine VR4 ni, G63 VR4 lah. Sebab dia punya internal dia memang betul strong, kuat. Macam yang korang tengok dalam video saya ni, yang tadi saya tunjuk, semua dia punya ukuran, dia punya apa macam tebar rod apa semua kan, memang lebih besar daripada saiz rod 4G63 yang second generation ni. Tapi walaupun dia kuat, dia punya ketahanan dia memang padu lah. Tapi VR4 ni ada satu kelemahan. Kelemahan dia apa? Pendek kata ataupun senang kata, dia tidur. Engine ni dia tidur sikit. Dia malas kalau kita tak injut dia. Memang malas. Kalau tengokkan daripada, saya cuba google lah, wiki kat semua, dia kata compression VR4 ni dia rendah. Sebab tak tahulah kenapa dia buat rendah kan. VR4 punya compression ni dia rendah compare dengan Evo 123. Evo 123 yang seterusnya, dia compression dia semakin tinggi lah. And then kenapa dia punya respon pada low RPM ni, dia tidur. Dia punya satu dia punya faktor, dia punya internal dia berat. Lepas tu dia punya intake ni besar, terlalu besar. Bila intake ni terlalu besar, kita ambil fizik punya hukum, ambil contoh cawan air kecil dengan cawan air besar, mana cepat penuh? Of course cawan air kecil kan. Itulah dia punya konsep. Kalau kita besarkan dia punya lubang intake ni, dia punya capacity, quantity angin tu lebih banyak, lebih power. Tapi pada low RPM, dia ambil masa untuk penuhkan angin ataupun penuhkan volume angin dalam tu. So senang cerita, dia punya lag daripada kat situ pun dah tinggi kan. Itu kekangan pada enjin VR4 ni. Tapi kalau kau pijak memang dia bagi. Dia tak ada, maksudnya kalau dia sihat lah, accuracy semua cantik, kau pijak dia bagi. Kalau ikut daripada saya dulu running VR4 saya dalam 1.2 bar ECU, masa tu saya pakai Evo 5 injector 510. Saya nak cuba naikkan boost tapi wastegate lembik, wastegate cak ayam dia. Wastegate tak boleh tahan, wastegate yang tak boleh tahan. Engine dia minta lagi, tapi bila dah legai, lepas tu lama jugalah saya tak pakai. Saya beli perdana ni baru awal tahun ni. So beli perdana ni, dia pakai engine AVR lah, engine second generation punya 4G63. Dari segi saya punya pengamatan, dia punya respon tu lebih daripada VR4. Respon maksud saya, dia ringan lah, pick up dia memang lebih compare dengan VR4 ni. Dengan gearbox Evo RS saya dapat kan. Even saya body perdana ni berat, dia tak terasa berat tau sebenarnya. Respon tu membuatkan kita tak rasa pun yang perdana ni berat. Macam tu. Kalau kita bawa kereta, contohlah kita bawa Wira dengan kita bawa perdana, kan beza betul lah. Daripada segi dia punya ringan kereta tu macam mana kan, respon daripada berat kereta tu kita dah boleh rasa. Tapi perdana ni daripada segi dia punya respon, power dia tu memang kita tak rasa macam kita bawa perdana. Bukan maksudnya feeling tu bukan kita bawa, tak, dia macam ringan kereta tu. So dia punya ni, saya katakan depend pada kita lah, depend pada cita rasa kita. Saya punya cita rasa saya kalau sekarang ni bukan macam dulu lah, kita nak menekan ni kan. Sekarang ni kita nak yang relax, kalau boleh kita nak yang pick up tu low RPM ke mid RPM dah cukup. Tu saya punya cita rasa lah.
So ikut saya punya kehendak, enjin RVR ni dah cukup. Dengan ni pun saya dapat dengan turbo 2G tu je lah. Injector 510 tu je. Sekarang ni boost dia tak menentu sebab wastegate pun gila kan. Kejap 08, kejap 9, kejap 1 bar, kejap 1.2. Ada color tu dia tendang ke 1.5 bar. Cakap ya pasal keringan ni kereta ni kan. Masa tu saya tarik, rupanya dah 1.5 bar. Cakap nasib baik tak tak berlubang tu, tak pecah mesin. Gila. Kalau VR4 kita boleh lagi kita boleh lanjut lagi. Ni kita kena jaga-jaga lah sebab internal dia tak sekuat VR4. Okey, baik. So saya rasa sampai sini saja kot untuk penerangan pasal perbezaan antara 4G63 VR4 dengan 4G63 Evo ke RVR ke. Contohlah first gen dengan second gen punya 4G63. Okey, macam korang tengok, itulah dia. Alright, kalau korang ada apa-apa nak share ke atau ada apa nak komen ke, korang boleh komen kat link kat bawah, dekat komen bawah. So kalau korang rasa ilmu ni bermanfaat untuk korang boleh tekan like, korang boleh share, korang subscribe. Okay, so kita bertemu pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Subscribe jangan lupa.